Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat tengah hari. Ya, bagi memulakan kelas kita pada hari ini, saya mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hujjaina rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke tajuk yang barulah, tajuk baru, iaitu reka bentuk elektronik. Reka bentuk elektronik dalam bab yang kedua, iaitu dalam bab aplikasi teknologi, dalam RBT tingkatan 2. Tapi untuk aplikasi teknologi kiranya bab yang keempat lah. Kalau total dalam bab yang kelima lebih kurang, 24 reka bentuk elektronik. Untuk reka bentuk elektronik ni, apa yang kamu akan belajar nanti, itu nanti saya akan cerita seterusnya lah, secara lanjut apa yang kamu akan belajar dalam reka bentuk elektronik ni. Terlebih dahulu biasanya bila kita diperdengarkan ataupun bila kamu dengar nama elektronik ni, secara automatik kamu akan menangkap ataupun kamu akan berfikir mengenai beberapa komponen-komponen. Kalau sebelum ni sewaktu mata pelajaran kemahiran hidup, elektronik ni biasanya dipelajari berdasarkan pengenalan komponen-komponen. Komponen-komponen. Tapi untuk RBT ni, kamu akan belajar lebih orang kata advance sedikit. Lebih advance sedikit, iaitu kamu akan belajar apa yang dinamakan microcontroller ataupun micro pengawal. Sebelum tu, insyaAllah dalam bab elektronik ni saya juga akan menerangkan sedikit secara ringkas beberapa komponen-komponen elektronik yang biasanya digunakan ataupun yang akan digunakan lah dalam penghasilan projek-projek yang melibatkan reka bentuk elektronik. Kita tengok dulu dalam DSKP, Document Standard Curriculum ni. Dalam DSKP standard kandungan 2.4, iaitu reka bentuk elektronik, kamu akan belajar yang pertama menyatakan maksud mikro pengawal, ataupun microcontroller lah. Kita menggunakan istilah microcontroller. Sebenarnya microcontroller tu istilah bahasa Inggeris. Bahasa Melayu micro pengawal lah. Ataupun kalau kamu pernah dengar panggil pengawal mikro. Benda yang sama lah, microcontroller ke pengawal mikro.
local, ya. Okay, dan pemproses mikro ataupun microprocessor. Okay. Kamu akan mengetahui dah belajar. Ni 24.1. 24.2 kamu akan belajar menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam microcontroller. Bahagian yang terdapat dalam microcontroller. Okey. Sebelum tu saya nak ingatkan ya, kalau kamu sekarang ni tengah merujuk kepada buku teks, nanti kamu akan dapati apa yang saya sampaikan ni macam dia agak tak sama sedikit lah ya, dengan buku teks. Okay. Dan saya harap kamu gunakan apa yang saya sampaikan ni lah ya. Sebab dalam buku teks tu dia ada beberapa terkhilaf sikit. Okay, 24.3 menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Okay, InsyaAllah yang ini saya akan cuba ajar kamu buat lakaran, lakaran skematik. Okay. Macam apa ni, untuk reka bentuk litar elektronik dan reka bentuk elektrik ni dia lebih kurang sama. Ya. Kedua-duanya adalah lakaran skematik. Ya. Kalau nak buat lakaran gambar raja blok pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia lebih, orang kata macam lebih afdal lah ya. Sebabnya elektronik ni adalah berkaitan dengan skematik. Okay. Contoh macam kamu perasan yang bahagian catatan sebelah tu pun itu adalah lakaran skematik. Okay. Seterusnya membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okey, yang di sini nanti insyaAllah saya akan tunjukkan ya, ada beberapa litar simulasi, contohnya macam Small IDE. Okey, itu litar simulasi lah ya. Yang itu kamu, kalau siapa yang ada keupayaan, ada komputer ke, boleh cuba lah. Kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Okay. Okay. Membuat penyambungan litar input dan litar output pada micropengawal. Ini saya akan tunjukkan apa ni, demo lah, demonstrasi macam mana. Disebabkan sekarang ni keadaan kita belajar secara maya ni, okay, saya akan lebih menunjukkan demo lah. Okay. Seterusnya, menulis caraan mudah ya, berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Dan yang seterusnya membuat pengujian dan penilaian, dan yang terakhir mencadangkan penambahbaikan ke atas bentuk litar elektronik. Okay, saya ada perkara yang saya nak terangkan sikit lah. Okay. Okay, macam yang ni kalau kamu terbaca, dia tulis perisian khas seperti Edison, Tina Pro, Crocodile, Tools, Porches, Workbench ni. Yang ni tak apa, tak payah risau. Saya akan tunjukkan kamu perisian yang ringkas, mudah. Okay. Dan apa ni dipanggil, yang mudahlah untuk kamu capai, untuk kamu guna. Dalam menggunakan telefon pintar pun boleh. Ya. Okay. Okey, untuk standard prestasi TP1 menyatakan maksud ya, maksud dan bahagian-bahagian yang terdapat dalam micropengawal. Okey, kat sini nanti saya akan bagi sedikit penjelasan sikit lah ya. Sebab mungkin ada yang kalau ikut macam dalam buku teks dia ada terkhilaf sedikit lah ya. Okey. Yang TP2 menerangkan fungsi peranti yang terdapat dalam litar micropengawal. Ketiga, melakar reka bentuk litar elektronik menggunakan micropengawal. Okey, insyaAllah saya harap semua dari kamu ni sekurang-kurangnya boleh mendapatkan paling kurang TP3. Sebab apa? Sebab TP3 adalah melakar reka bentuk litar elektronik. Reka bentuk litar elektronik menggunakan micropengawal. Okay, biasanya kalau reka bentuk litar elektronik ni skematik punya lah, kerana skematik. Tapi kalau kamu tak berkemampuan sangat, buat lakaran gambar rajah blok pun dah memadai lah ya. Okey. Yang TP4 menguji kefungsian litar yang menggunakan micropengawal. Okey, yang TP4 ni saya boleh
apa ni, ajar kamu ataupun uji kamu secara online, tapi kita tengok pada kemampuan kamu lah. Mungkin kamu boleh apa ni, masuk ke dalam website yang saya bagi nanti ataupun taklah, kita tengok nanti. TP5 membuat justifikasi kawalan atau cara input dan output menyelesaikan masalah. Dan TP6 membina data elektronik kawalan mikro pengawal yang berfungsi lah. TP6 ni kita tengoklah nanti, andai kata sekolah akan dibuka tak lama lagi, dan keadaan semakin baik, insyaAllah kita akan cuba membuat projek yang menggunakan data elektronik mikro pengawal ni lah. Okey, seterusnya. Okey, kalau ada apa-apa yang nak tanya, terus tanya. Kita masuk pada 24.1 menyatakan maksud mikro pengawal. Okey. Sebelum tu saya ada penerangan sedikit lah ya. Okay, kalau kamu nampak ini yang ringkasan daripada DSKP yang diberitahu lah, yang saya terangkan tadi. Okay. Berdasarkan DSKP 2, yang ni 24.1, 2.4.2 menghasilkan lakaran ni 2.4.3, 2.4.4 ni membina data simulasi berfungsi dengan perisian khas. Okey, sepatutnya dia kalau kesilapan apa mungkin ada terkhilaf lah. Sepatutnya dia macam ni. Dia yang 2.4.4 dan 2.4.6 ni sepatutnya dia tertukar tempat sikit lah. Nanti kamu akan dapati saya akan ajar yang ni 1, 2, 3 ni mengikut turutan. Lepas tu saya akan lompat ke sini menulis pengatur cara yang mudah dulu berdasarkan penyambungan data input dan data output. Lepas tu barulah saya pergi membuat penyambungan dan seterusnya membina data simulasi. Sebab takut nanti kalau kamu kata cikgu kenapa cikgu buat 2.4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.5, 4.4. Dia jadi macam tu. Ini saya nak terangkan lah. Sebab dia orang kata step by step dia. Sepatutnya macam itu. Seterusnya saya sambung. Nyatakan maksud apa dia mikro pengawal. Ataupun kita istilah di sini kita gunakan microcontroller lah. Ataupun ada juga orang menggunakan micro C. Microcontroller dan microprocessor. Processor orang panggil micro P. Apa dia? Microprocessor, microcontroller. Okey, sama. Kita tengok microprocessor. Okey, microprocessor ni adalah satu digital yang membaca dan melaksanakan program yang disimpan dalam ingatan memori dan boleh diprogramkan. Okay. Biasa disingkatkan sebagai ni dipanggil MIUP, micro P atau UP atau unit pemprosesan. Okay. Unit pemprosesan pusat. Kalau kamu dengar orang sebut CPU. CPU kan kadang-kadang orang panggil komputer tu. Komputer. Komputer. The whole komputer ni keseluruhan, iaitu campur dengan apa ni dipanggil keyboard, mouse, dia punya CPU, dia punya monitor, itu adalah komputer. Tetapi kalau CPU tu CPU, Central Processor Unit ataupun unit pemprosesan pusat.
itu dalam tu dia ada microprocessor. Okey. Microprocessor ni dia membaca arahan binary daripada ingatan, menerima data binary sebagai input atau pemasukan daripada peranti input. Okey. Proses data berdasarkan arahan yang dibaca. Okey. Menghasilkan keputusan sebagai output keluaran. Ya, ni dalam microprocessor. Ya, dia membaca arahan binary. Okey. Okey. Ini sistem ringkas berasaskan pemproses microprocessor. Okey. Central Processing Unit. Di dalam ni dia ada port input, output, IO port. Okey, ni bukan dalam ni ya. Okey. Apa ni microprocessor ni dia berdiri secara tunggal. Okey, lepas tu dia ada port input output, IO port, dia ada serial port, dia ada timer, dia ada ADC, analog to digital converter. Okay, dia ada RAM, dia ada ROM. Okey, keseluruhan. Okey, ini chip yang berasingan ya. Ni satu chip, 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 satu chip. Okey, keseluruhan ini ya barulah dipanggil apa ni sistem ya, sistem ringkas keseluruhan. Okey, microprocessor memerlukan chip tambahan lain untuk beroperasi dan membentuk satu sistem komputer yang lengkap. Okey, kalau satu saja ni dia microprocessor, dia tidak menjadi satu sistem komputer yang lengkap. Ya, andai kata dia tak ada RAM, tak boleh hidup. Ya, tak boleh berfungsi. Dia tak ada ROM pun sama. Dia kena ada. Okey, itu microprocessor. Okey, contoh microprocessor. Okey, ini bukan microprocessornya, laptop ni bukan microprocessor, tetapi dalam laptop ni dia ada microprocessor. Okay, ni dia chip dia. Okey, ni dia panggil chip microprocessor. Chip processor ni Intel Core i9, AMD, Ryzen, apa semua itu adalah contoh-contoh microprocessor. Okay. Sebab tu microprocessor ni dia tunggal. Okey, dan dia juga boleh memproses data yang besar. Ya. Okey. Contoh gambaran keseluruhan sistem sebenar yang berasaskan microprocessor. Okey, ini contoh sistem komputer lah. Ya. Ini untuk tambahan kamu punya input maklumat ya. Okey, ni dalam ni dia okey. Dia ada microprocessor ni, okey, dan dia digabungkan dengan RAM. Okey, RAM boleh sampai contohlah dia ada up to 2133 MHz, ada 4 slot contoh. Okey, lepas tu dia ada PCI Express, grafik. Okey, lepas ni yang ni macam-macam lagi dah. Ya. Ini nak bagi tahu yang microprocessor ni dia adalah satu chip tunggal. Okey, dalam chip tunggal ni dia perlu ada beberapa chip sokongan untuk membentuk satu sistem komputer yang lengkap. Okey, apa pula microcontroller? Okey, microcontroller adalah microkomputer dalam satu database bersepadu. Okey, integrated circuit IC. IC kalau dulu ada IC microkomputer chip tunggal. Okey, maksud di sini kalau microprocessor dia satu chip tu satu orang kata dia satu saja. Tapi kalau microcontroller dalam satu chip ni dia ada banyak banyak perkakasan. Okay, sebab tu dia panggil microkomputer dalam satu litar bersepadu. Okay, biasa disingkatkan sebagai micro C atau UC. Ya, tadi micro P. Okay, mengandungi komponen-komponen yang diperlukan oleh satu sistem komputer. Macam tadi ya.
Ada CPU, ingatan, port I/O. Port I/O ni maksudnya input output ya, port dan sebagainya dalam hanya satu chip tunggal. Kalau microprocessor dia chip yang banyak. Dia bergantung satu sama lain. Tapi kalau microcontroller ni dia satu je. Biasa digunakan dalam aplikasi sistem terbenam, embedded system, tidak memerlukan chip tambahan lain untuk beroperasi. Itu kelebihan microcontroller. Tetapi kekurangannya dia tak boleh memproses data yang besar lah. Ya. Ni. Tadi kamu tengok, sama je. Memang. Kalau kamu ingat, yang ni dalam microcontroller ni semuanya dirangkumkan dalam satu kotak ni. Kalau kamu perasan. Kalau tadi microprocessor nampak ni. Dia bebas, dia tidak dirangkumkan dalam satu kotak. Ya. Yang ni dalam satu chip ni ada semua. Dia ada CPU, ada input output port, ada serial port, ada timer, ada RAM, ada ROM, dan berbagai lagi lah. Itu microcontroller. Ingat ada perbezaan microprocessor dan microcontroller. Contoh-contoh, ni nama chip dia ni. Atmel, Motorola, Intel. Intel pun ada menggunakan microcontroller. Kalau microprocessor tadi, chip dia ni, dia agak besar, dia kaki dia banyak. Sebab apa? Sebab dia punya keupayaan dia besar. Tetapi dia perlu bergantung kepada chip-chip tambahan yang lain. Tapi kalau microcontroller ni, dia kecil je ni. Dia kecil je. Dia tidak perlukan chip-chip sokongan yang lain sebab dalam ni semua dah ada. Cumanya dia data dia terhad lah. Dan insyaAllah nanti kita akan belajar mengenai chip Atmel ni lah. Atmel 328. Contoh mikro pengawal buatan Atmel. Ni benda yang terdapat dalam mikro pengawal tu. Kamu tengok ni, dalam mikro pengawal ni. Dia punya CPU, Central Processing Unit. Kat sini je. Memang kalau kamu nak tengok, contohnya, saya tunjuk contoh. Saya tunjuk contoh sekejap ya. Yang paparan yang kamu nampak ni, itulah yang ada dalam chip ni. Dia ada I/O port, dia ada ADC 12 bit, benda banyak lagi lah. Timer lah, apalah. Benda yang ada dalam chip tadi. Kegunaan mikro pengawal banyak. Dalam komputer pun ada microcontroller, dalam kamu punya handphone ke apa ke. Banyak lah. Dalam mesin basuh ada, ataupun rumah kamu menggunakan kipas automatik. Itu ada. Banyak kegunaan dia. Contoh macam kereta kawalan ataupun permainan kamu, permainan mesin basuh, lampu isyarat. Lampu isyarat pun ada ada mikro pengawal. Sebab itu dia boleh bergerak secara automatik. Biasanya benda-benda yang bergerak yang boleh dihidupkan secara automatik, dia mempunyai mikro pengawal. Contoh ni papan litar mikro pengawal. Papan litar mikro pengawal. Tengah-tengah ni ada mikro pengawal, ada mikro pengawal, ada mikro pengawal. Ni 8 bit punya. Ni 16 bit. Apa dia bit tu? Tak apalah, bit ni nantilah. Kalau ada kesempatan saya terangkan lah. Kalau saya terang sekarang ni takut pening tak kamu. 8 bit. 16 bit, ada 32 bit. Perbandingan kita tengok ciri-ciri antara mikro pengawal dan kita gunakan microcontroller lah, senang. Dia punya perbandingan dia antara microcontroller dan microprocessor. Untuk aplikasi microcontroller ni, dia boleh dia membuat tugas yang lebih mudah.
Contoh membaca data dari peneria ataupun sensor, mengawal motor, menyalakan LED, membunyikan buzzer. Tapi kalau microprocessor, tugas dia lagi susah sikit lah. Kerja-kerja komputer, contoh macam yang memerlukan sistem operasi seperti Windows, Linux, Apple, Mac dan sebagainya. Saiz ingatan untuk microcontroller kecil, terhad dan tidak boleh ditukar. Kalau microprocessor dia boleh ditambah, ditukar. Sebab apa? Sebab dia punya RAM dia adalah di luar. Tapi kalau microcontroller RAM dia dalam tu. So dia tak boleh nak tukar lah. Saiz fizikal, kalau microcontroller lebih kecil, kalau untuk microprocessor lebih besar, cost dia benda kecil ni dia lagi murah lah. Contoh sistem, contohnya macam Arduino, Microbit, itu contoh sistem. Kalau untuk microprocessor, contohnya komputer, laptop, Raspberry Pi dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri. Chapter 24+1. Kita masuk kepada bahagian-bahagian yang terdapat dalam microcontroller. Tadi kamu dah nampak kan? Ada beberapa perkara yang terdapat dalam ni. Tapi mungkinlah kamu tak perlu pun hafal semua ni. Sebab saya pun tak hafal benda ni. Cumanya tahulah dalam microcontroller tu ada benda-benda ni. Mungkin dalam buku teks kamu tu dia hanya nyatakan secara ringkas saja. Yang ni secara saya mesti bagi tahu secara agak mendalam sikit lah. Sekejap buat nanti Yang pertama, kita tengok dia ada sini, kamu tengok dia ada 8 ya. Sebenarnya dia boleh jadi lagi banyak. Tapi ni 8 ni antara yang utama lah. Nak kata utama pun antara yang patut tahu, memang patut lah. Senang sikit ya. Yang pertama CPU, unit pemprosesan pusat, port input output, ingatan capaian rawak, RAM, ROM, read only memory, ingatan baca saja, timer, analog to digital converter. Nanti saya beritahu kenapa dia perlu ada ADC ni. Port, serial port dan clock generator. Clock generator ni pun penting ya. Yang pertama CPU. CPU ni secara ringkasnya dia adalah sebagai otak. Otak. Macam kita ada otak lah. Otak ni yang memproses. Dia menterjemah dan melaksanakan arahan dan operasian dengan melakukan asas aritmetik, logik, kawalan dan operasi input output. Port input output. Port input output digunakan untuk menghubungkan peranti-peranti. Contoh peranti input ataupun peranti output. Kalau peranti input contoh macam switch. Kalau peranti output contoh macam LED. Port input dan port output tidak pernah diasingkan dalam microcontroller. Port yang sama boleh menerima input dan juga output. Oleh sebab itu port ini dipanggil I/O port. Tetapi nanti bila kamu belajar, kamu dapati macam saya akan terangkan. Ini input. Ini output pin. Kamu jangan sepelik pula. Dia secara asasnya dia tidak diasingkan, tetapi dia diletakkan berasingan supaya memudahkan. Seterusnya RAM. Apa dia RAM? Yang ni biasanya kamu mesti dengar dah. Pernah dengar ataupun mesti dengar lah. Sebabnya RAM ni ada dalam kamu punya telefon pintar. Benda yang sama je. RAM, random access memory. Kegunaannya adalah untuk menyimpan data sementara. Data sementara je. Ingat dia
sekejap je, ingatan sementara. Contoh macam sekarang ni, kalau kamu tengok saya menggunakan komputer ni, dia menggunakan RAM, ingatan sementara ni. Lagi tinggi RAM, lagi baguslah kamu punya performance. Performance kamu punya peranti. ROM. ROM ni apa? Read only memory. ROM ni dia menyimpan data yang kekal. Data kekal. Maksudnya contoh macam dalam telefon kamu. Kamu nak simpan gambar-gambar dalam telefon. Itu ingatan yang kekal. Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah. Namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program ataupun data yang ada dalam ROM ini diisi oleh pembangunnya. Oleh kerana sifat ini, ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware, iaitu set arahan yang diprogramkan ke atas mikropengawal. Secara ringkasnya kamu ingat inilah, kalau RAM ingatan secara sementara. Kalau ROM ingatan kekal. Timer counter ni. Ini salah satu fungsi yang paling berguna dalam mikropengawal, itu menyediakan semua fungsi masa dan mengira di dalam mikropengawal. Mikropengawal mungkin mempunyai lebih daripada satu timer counter. Operasi utama melaksanakan fungsi jam. Modulasi penghasilan denyut, mengukur kekerapan, membuat ayunan dan macam-macam lagi lah. Tapi kamu akan dapat, kamu kadang-kadang tak perasan pun fungsi timer counter ni. Ni yang saya katakan, penukar analog ke digital, analog to digital converter. ADC digunakan untuk menukar isyarat analog kepada bentuk digital. Isyarat input ke ADC hendaklah dalam bentuk analog. Contoh, output dari penderia dan output dari ADC ini hendaklah dalam bentuk digital. Biasanya dia macam ni apa yang isyarat yang dapat daripada macam mana nak cakap dia menukar isyarat analog kepada bentuk digital. Biasanya isyarat dalam peranti ni yang dapat adalah dalam bentuk analog. Tapi bila macam nak terang, tak tahulah, nanti kita tengok lepas ni nanti macam mana ADC ni berfungsi. Ni kalau kamu nampak. Boleh saya tambah Cik Razali? Analog ADC ni, kalau kita tengok gelombang dia bentuk gelombang S terbalik. Kalau kita masuk analog signal tu, dia bentuk S terbalik. Bila dia masuk dalam mesin, dia akan tukarkan kepada signal analog tu kepada digital. Di mana bentuk digital, kalau tengok output dia, tengok kat situ kan Cikgu Razali bagi gambar tu, output tu dia bentuk segi empat tu kan. Yang segi empat turun naik tu. Kalau berada di atas, dia satu. Kalau berada di turun bawah, dia dalam keadaan kosong bacaan dia. Betul tak Cikgu Razali? Betul. Yang macam tu. Begitulah yang seingat saya. Kalau signal analog kita ingat dia bentuk S. Kalau signal digital dia akan keluar bentuk empat segi petak-petak tu. Itu je ingat untuk beza analog dengan digital, dia punya signal gambaran. Itu saja. Itu penerangan dari segi orang kata teknikal. Memang macam itulah. Biasanya analog ni dia berbentuk gelombang S terbalik ke tu. Kalau digital ni dia tetap. Dia tetap. Sama je jarak dia. Jarak gelombang dia sama kalau digital ni. Apa yang saya nak cakap ni, dia sebenarnya isyarat yang diterima daripada input adalah memang dalam berbentuk analog. Tetapi di sini dia menukarkan dia kepada bentuk digital supaya boleh dibaca orang kata dalam bentuk binary on off macam tu lah. 1010. Alright. Dan serial port. Serial port ni menyediakan komunikasi antara muka siri. Serial interface communication.
antara mikropengawal dan peranti lain. Okay, contoh komunikasi antara mikropengawal dan komputer. Okay, ciri port ni dia secara ringkasnya dia macam kita tengok microcontroller dan komputer tu dia macam bercakap tau. Dia berkomunikasi. Dia ada bahasa dia bercakap. Okay. Serial port ni lah kita boleh nampak dia punya orang kata macam percakapan dah. Okay. Macam mana kita nak tengok? Okay, nanti insyaAllah saya tunjukkan bila sudah belajar tu lah. Kalau sekarang ni contoh macam sekarang ni nak bagi tahu, nak tunjuk apa semua tak boleh lah. Okay, sebab kita kena tunjuk secara apa ni dipanggil secara praktikal. Baru nampak. Bila kamu tengok tu, oh macam ni. Sebab kamu akan nampak dia ada bacaan-bacaan yang tertentu. Okay. Itu dia cara komputer berkomunikasi dengan microcontroller. Okay. Dan clock generator ni, penjana jam. Penjana jam adalah litar yang menghasilkan isyarat masa untuk digunakan dalam menyegerakan synchronizing operasi litar, menyebabkan beroperasi pada masa atau kadar yang sama. Okay. Kalau kamu tengok yang jam ni, kamu rasa benda ni tak penting, tetapi sebenarnya yang jam ni memang amat penting. Contoh, saya bagi contoh paling mudah je. Kalau macam komputer ke apa ke, kalau jam ni dia tak ada isyarat tu, dia tak boleh nak synchronize operasi. Synchronize, menyegerak sebenarnya synchronizing ni. Okey. Jadi itulah habis 24/1 dan 24/2. Okey, nanti kita akan sambung 24/3 menghasilkan lantaran iaitu bentuk gitar elektronik. Okey.